Okey, untuk soalan ni, soalan nombor 2 ni, kita mula letak nombor dulu yang baru masuk tu. Kita letak nombor dulu 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian kita try and error satu-satu ni. A, B, C, D ni. So kita pergi ke soalan A dulu. Jawapan A dulu. Jawapan A, P persilangan Q kesatuan R. So kita kena keluarkan apa ada kat dalam P. Apa yang kat dalam P? Dalam P ada 1 dengan 2 kan. Okey, buat kan. Bersilang dengan Q. Q ada 2, 3, 4. Kalau ikut pembelajaran yang sebelum ni, persilangan maksudnya apa? Persilangan kita akan ambil yang sama. Okey, yang sama antara dua ni. Antara sini dengan sini, antara P dengan Q. Kita akan buat dalam kurungan dulu kurungan ni. So kita buat P, dekat dalam P ada 1, 2, kat dalam Q ada 2, 3, 4. So bila kita jumpa tanda persilangan, persilangan ni maksudnya kita akan ambil yang sama sahaja. Okey, yang sama ialah antara dua ni yang sama apa? Yang sama ialah 2 lah. 2 dengan 2. 1, 3, 4 tak ada yang sama pun. Tak ada, maksudnya tak ada, dua-dua tak ada nilai yang sama. So yang ada 2. So kita keluarkan 2. Jawapan untuk ni adalah 2. So kesatuan R kan. So apa ada kat dalam R? Dekat R ada 4 dan 5. So bila masuk tanda kesatuan, kita akan gabungkan dia. Iaitu 2, 4, 5. Okey, ini untuk jawapan A. Okey, itu jawapan A. So jawapan A betul ke salah? Kita nak kena lorikkan dekat kawasan 2, 4, 5. Untuk jawapan A, okey. Untuk jawapan A ni kita kena lorikkan jawapan 2, 4, 5. Tapi kat sini yang kita lorikkan apa? 1, 2 dan 4. So jawapan A salah. Boleh faham tak ni? Siapa tak faham boleh komen dekat private. Ada yang mana tahu ada yang masih terlupa yang sebelum ni. Terlupa tajuk sebelum ni. Komen sikit, faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Okey, untuk soalan B. Soalan B. Jawapan B. B dia nak P bersilang dengan Q kesatuan R. So Q apa Q? Q 2, 3, 4. R ialah 4, 5. So bila dia bersatu, okay, kesatuan, kita akan gabungkan dia. So bila kita gabungkan akan dapat apa? 2, 3, 4 dan 5. Okay. So kita buat yang P pula, persilangan P. So P apa ada P? Dekat P ada 1 dengan 2. So cari yang sama. Sebab apa cari yang sama? Sebab tanda ni, tanda bersilang. Bila tanda bersilang kita cari yang sama sahaja. So yang sama hanya 2. So jawapan betul ke tak? So jawapan B pun salah. So untuk jawapan C, P kesatuan Q bersilang dengan R. So P dengan Q, P adalah 1, 2 bersatu dengan Q, Q 2, 3, 4. So bila bersatu dia akan bergabung 1, 2, 3, 4. Dia gabung So yang ada double ni kita tak tulis 1 je. Tulis sekali je, 2. Okey. So bersilang dengan R, R ialah 4, 5. So bila bersilang kita hanya ambil yang ada sama je. Nombor yang sama antara ni dengan ni. Okey, antara ni dengan ni yang sama ialah 4. So dia bersilang dekat 4 sahaja. So salah lah juga soalan C.
Okay, soalan C salah. So jawapannya D lah. So D kita try buat juga D. D P union Q intersection R. So Q apa Q? Q ada 2, 3, 4. Bersilang dengan R. R apa R? 4, 5. So persilangan antara dua ni, iaitu yang sama ialah 4. So jawapan untuk yang ni ialah 4. Okay, 4 saja. So bersatu dengan P. P apa P? 1, 2. So bila kesatuan kita akan gabungkan dia, iaitu 1, 2, 4. So betul ke salah? So soalan D adalah jawapan yang betul. Okay, so jawapan dia adalah D. Okay, untuk nombor 2 jawapan dia adalah D. Okay, kita pergi next question. Soalan ni best. Okay, siapa tahu buat soalan ni? Ada yang dah tahu buat belum? Soalan nombor 3 ni. Sekejap Okay, soalan nombor 3. Ada nak try buat ke atau nak cikgu teruskan? Ajar je. Ini macam ada buat hari tu. Okay, dekat sini dan ni ada buat hari tu. Betul tak? Ini ada buat hari tu. Tapi ingat jawapan dia. Apa maksud N? Apa maksud N? Apa maksud N? Tapi ingat? Bilangan. Okey, bagus terus. So bilangan M kesatuan S. Okey. So macam mana kita nak tahu dia bilangan ataupun elemen? Macam mana kita nak tahu dia bilangan ataupun elemen? Dia ada dua Dalam ini nombor 10 ni mungkin boleh jadi elemen. Mungkin boleh jadi bilangan. Kalau bilangan macam mana? Kalau elemen macam mana? Cikgu ada bagi tahu masa kelas hari tu kan? Kalau elemen dia ada titik. Ada titik ke depan. Ada titik. Ada titik. Maksudnya itu adalah elemen. Okey. So kalau dia tak ada titik ni, semua ni tak ada titik. Dia adalah bilangan. Maksudnya dalam kawasan ni dia ada 10 elemen. Dekat kawasan ni ada sebanyak X elemen. Tak tahulah berapa nilai X ni kan. Dekat kawasan ni ada 13 elemen. Dekat kawasan ni ada 2 elemen. Dekat kawasan ni ada 5 tambah 2X elemen. Okay? X kita tahu berapa nilai dia. So sekarang ni dia bagi tahu bilangan M kesatuan S. Kat mana M kesatuan S? Bila M kesatuan S maksudnya dia bergabung. Okay ni. M unit S maksudnya bergabung. So 10 tambah X tambah 13 tambah 2. Itu maksudnya M kesatuan S. So kita tulis dulu soalan dia. Kenyataan. Kita tulis dulu kenyataan dia. Sama dengan NP. So MUS apa? Ni bergabung dengan ni. So maksudnya 10 tambah X tambah 13 tambah 2. Okey. Dan NP pula. Apa bilangan NP? Siapa tahu? Cuba tulis sikit dekat ni. Komen.
Bilangan NP apa? Bilangan NP. Apa bilangan jawapan untuk NP tu. Buat main sikit. Cikgu harapkan two way communication cepat. Tahu ke tak? Ni soalan ni kita dah buat dah hari tu. Siapa ingat? Apa NP? Oh, itu cikgu lupa nak bagi di rumah Patut lupa Tak ada yang jawab ni. Tak tahu Tak ada yang tahu. NP. Ariswan, 5 tambah 2x tambah 2. Okey, betul. Aris, bagus. 2 tambah 5 tambah 2x. Okey. Kemudian kita pindahkan x dengan x, nombor dengan nombor. Okey. So kita tambahkan dulu nombor ni. 10 tambah 13 tambah 2 akan dapat 25. Sebelah sini 2 tambah 5 7 tambah 2x. So x bawa ke tempat x, nombor bawa ke nombor. Okey. So x ni bawa ke sini dan 7 ni bawa ke sini. So x bawa ke sini jadi tolak kan? So 2x tolak x lah. 7 bawa ke sini pun jadi tolak. So jadi 25 tolak 7. So 25 tolak 7 akan dapat 18. 2x tolak x akan dapat x. So dapat terus jawapan. X sama dengan 18. Okay, semua faham tak? Ke semua dah tahu? Senyap je ni. Soalan ni kita dah buat dah yang lepas. Tak ingat ke? Okay. Yang lain faham tak? Senyap je. Ke lain lagging ni? Okay. Soalan ni pun kita dah buat dah tu. Okay, ada soalan ni. Okay. Okay, semua boleh nampak soalan? Dalam sebuah bandar terdapat 15,000 keluarga. Satu uji kajian mengenai pilihan keluarga terhadap kesukaan mereka membeli surat khabar PQR telah dijalankan. Okay, dalam kajian itu didapati 40% keluarga membeli surat khabar jenis P. Okay, tulis dulu. 40% beli surat khabar jenis P. So P ni ada 40%. So 40% ni kita boleh tulis boleh tulis lah 40%. Okay. 40. So lepas tu
Lepas tu sekejap. 20% membeli surat khabar Q, okey. Q 20%. Okey, lagi 10% membeli surat khabar R. Okey. Line lambat. Okey. Okey. Kemudian daripada jumlah itu 5% membeli surat khabar P dan Q. Okey, tengok ni. Baca ni. 5% membeli surat khabar P dan Q. So maksudnya P dan Q ni ada 5%. Okey. 3% membeli surat khabar Q dan R. Benda ni kena tengok detail lah. Kena baca betul-betul soalan ni. Ni soalan SPM ni. 3% membeli surat khabar Q dan R. Q dan R ada 3%. 4% membeli surat khabar P dan R. P dan R ada 4%. Sekejap, 2% membeli ketiga-tiga surat khabar itu. Ni last kali. 2% membeli ketiga-tiga surat khabar itu. So P union Q union R, union pula, intersection lah, persilangan 2%. So daripada info-info ni, okay, daripada info-info kita kena keluarkan info ni. Kalau kita tak keluarkan, kita tak susah nak dapat jawapan. Okay, so dia ada PQR. So kita kena buat bulatan P Q dan R. Okay, ni P, ni Q, ni R. So P persilangan Q kita kena buat yang ada persilangan tiga-tiga ni dulu. Boleh? Yang ada tiga-tiga ni dulu, iaitu 2%. So kita buat 2 kat sini. Ataupun 2% lah. 0.02. Saya cakap 0.02. Salah. Kita buat 2 je lah. So maksudnya tahulah ni 2% lah. 2. Okay. Kemudian bagi tengok PNR, P dan R. P dan R antara ni dengan ni. Okay, ni dengan ni. Ada 4%. So 2% dah ada kat sini. So kat sini tinggal berapa persen? Yang 4% ni, okay, yang 4% ni ialah dekat ni. Okay, ni 4%. Okay. So sekarang ni 2% dah pergi sini. So yang kat sini tinggal berapa persen? Kat sini tinggal 2%. Okay, yang ni boleh faham tak yang ni? Komen sikit, faham tak? Boleh clear tak? Clear tak? Clear? Okay. So lepas tu Q persilangan R. Kat mana Q persilangan R? Antara sini dengan sini. So yang ni lah. Yang pen hijau ni. Ni. Ini ialah Q persilangan R. 3%. So sekarang ni 2% dah kat sini. So yang ni tinggal berapa persen? Tinggal 1%. Okay, sebab 3 tolak 2 ni tinggal 1. Okay. Kemudian P persilangan Q. P persilangan Q 5%. P persilangan Q adalah yang dekat sini.
Okey, ni 5%. Okey, boleh? So 5% tolak 2% sebab ni total ni 5%, tolak 2% tinggal 3%. Okey, clear? Lepas dah settle yang ni baru kita buat yang ni. Okey. So kita tengok P 40%. Okey, P ni ada 40%. 40 tolak 3 tolak 2 tolak 2. Baru tulis kat sini berapa persen. Okey. 40 tolak 3 tolak 2 ni 247. 40 tolak 7 37%. Okey. So sekarang ni soalan dia nak apa? Dia nak P saja. So kita jawab ni je lah. 37%. Okey. 37% daripada 15,000 keluarga. Okey, yang ni. Daripada 15,000 keluarga. So 37% darab 15,000 ataupun 15,000 darab 37/100. Dapat berapa? Cuba kira, tekan kalkulator. Tekan kalkulator dapat apa? Macam mana dapat 37%? Okey, Aiman. P tadi dia ada 40%. 37% pula. 33%. Sorry. Tolak 7. 33%. Sorry. Okay, sorry. So 33%. Careless lah. Okay, 15,000 kali 33%. Dapat berapa? 4950. So dapat terus jawapan kan? Okay, jawapan dia adalah C. Sorry ada careless tadi. Cuba dapat 37 kan? 40. 40% ni tadi 40 tolak 3 tolak 2 tolak 2 dapat 33. Semua faham? Semua boleh faham? Okay, step by step kena buat. Kita kena keluarkan satu-satu maklumat dulu. Okay, satu-satu maklumat kita kena keluarkan sampai yang paling kecil. So kita akan buat yang paling kecil ni dulu, 2% dulu, letak kat tengah. Okay, baru kita pergi ke atas. Ke atas dan paling besar. Okay, semua clear tak? Kalau ada yang tak clear, cuba komen dekat chat tu. Private, bagi tahu private. Tak apa, kalau malu bagi tahu private je. Jadi kalau selamba bagi tahu je dekat everyone tu tak apa. Chat je kat situ. Sebab semua tak buka suara kan. Kalau ada soalan boleh buka suara Tanya terus direct. Semua faham? Cepat. Semua faham tak? Ni soalan panjang ni. Soalan panjang ni. Step dia macam ni. So dah tahu belum macam mana nak buat dia? Keluarkan satu-satu maklumat. Okay, itu cara dia. Dan kita buat yang paling kecil dulu. Yang paling kecil yang ni lah. Okay. Alright. Boleh pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Okay, rasanya soalan 2015 tu semua boleh buat. Soalan 2016. Okay, soalan 2016. Kita pergi next question Sebab soalan banyak ni. Yang cikgu rasa soalan tu boleh buat, cikgu tinggalkan dulu. Nanti korang buat Okey, soalan ni. Panjang. Kita ataskan sikit. Okey ni. Okey, Rajah 17, kita baca dari sini Rajah 17 ialah satu gambar rajah Venn. Okey, MURUG. M union R union G. Set semester ialah M union R union G. Okey, so maksudnya bila dia bagi tahu ni, okay, ini ada info tau ni. Ni adalah info.
Bila dia bagi tahu set semester M union R union G, maksudnya elemen semua ada dalam ni sahaja. Okey, dia ada kat dalam M, kat dalam R, kat dalam G. Elemen kat dalam tu je. Kat luar-luar ni, kat tempat luar ni tak ada elemen. Okey, boleh ingat. Ini info untuk yang kotak biru ni. Okey? Boleh ingat? Ini info untuk kotak biru ni. Kotak biru ni bermaksud elemen hanya ada dalam M, R dan G. Elemen hanya M, R dengan G. Kat dalam ni M, R dengan G. Dia tak ada kat luar. Okay, set M ialah murid suka memasak. Okay, ni masak. R ialah membaca, read. Okay, R read. Dan G suka menyanyi. G nyanyi lah. Bagi gegar. G gegar. Okay. So, kemudian dia bagi tahu N. Okay, apa maksud N? NM ialah bilangan. Okay, NM sama dengan 20. Tulis kat sini bagi nampak. NM sama dengan 20. NR sama dengan 60. NG ialah 17. So maksudnya bila ada benda N ni, ini adalah bilangan, okey. Bilangan dekat dalam M ada 20. Maksudnya kat dalam ini tambah kawasan ni tambah kawasan ni ada 20, okey. Lepas tu dekat R ada 60. Ini tambah ni 60. NG ada 17. Ini tambah ni 17. Okey. Cari bilangan murid yang tidak suka membaca. Maksudnya tidak suka membaca ialah R tanda. Okey, boleh faham? Tidak suka membaca. Okey, R tanda ialah tidak suka membaca. Tidak suka baca. Okey. R tanda. So sekarang ni R tanda ialah selain daripada R. Selain daripada R ialah kawasan ni. Ini dengan ni. Okay, boleh nampak? Sebab kat kawasan ni tak ada elemen Dekat kawasan luar ni tak ada elemen. Sebab apa tak ada elemen? Sebab kat sini nampak dah bagi tahu. Set semester hanya ada M dalam M, kesatuan R, kesatuan G. Maksudnya tak ada elemen lain dekat luar daripada M, R, G. Semua faham yang tu? Itu kena ingat Kalau tak faham yang ni nanti akan jadi bela. Okey. Ini info ni. Okey, kemudian dia bagi tahu NG 17. Okey, NG 17. So maksudnya 3 tambah kawasan yang ni adalah 17. So maksudnya kawasan ni ada berapa? Lupa dah balik ni sebab cikgu nak tulis. So sini tambah sini 17. So kawasan kosong ni berapa? 17 tolak 3. So 17 tolak 3 akan dapat 14. So kat sini adalah 14. So sini 14. Okay. So boleh faham? Ni cikgu ajar macam mana cara nak cari tempat-tempat kosong ni. Okay. So sekarang ni NR pula. NR ada 60. Okay. NR ialah tempat ni tambah ni 60. So untuk cari tempat kosong ni, kita ambil 60 tolak 45 tolak 3. Boleh? So 60 tolak 45 dapat 15. 15 tolak 3 akan dapat 12. So sini adalah 12. Okey, NM pula 20. NM 20. So maksudnya total ni 20. So sini tambah sini 20. Kalau sini dah 12, sini tinggal berapa? Sini tinggal 8. Okey. Boleh nampak tak step dia? Semua nampak step? Itu step tu kena bukan kena ingat. Kena faham macam mana cara nak buat. Kena faham. Kena faham maksudnya kita kena tengok daripada mana dulu. Macam mana kita nak tengok daripada info-info ni. Okey? Semua clear tak? Cuba komen sikit. Semua clear? Tadi kita start 9 suku kan. Kita habis pukul 10.45 Selepas tadi tak dengar suara tadi. Okay, clear Okay, so jawapan dia yang mana? Selain daripada R. Ni.
Selain daripada R ialah 8 tambah 14. So jawapan dia berapa? Jawapan dia adalah 22. Okey, semua faham? Boleh? Clear eh? Okey, ada soalan 2017 pula kita buat. Okey, kalau semua clear kita buat soalan 2017. Okey, sekejap. Soalan dia bersambung. Okey. Ini soalan dia. Okey, ini gambar rajah dia. Soalan dia, diberi bahawa bilangan ahli kelab hoki adalah 1/6 bilangan ahli kelab renang. Okey, kelab hoki yang mana? Yang kecil dalam ni. Okey, yang besar ni kelab renang. Yang dalam ni kelab hoki. Yang sebelah sini kelab golf. Okey, boleh nampak gambar? Diberi bahawa bilangan ahli kelab hoki. So kelab hoki ialah X tambah 15. Okey. Okey, ini adalah bilangan Sebab apa? Sebab dia tak ada titik kat depan dia. Kalau tak ada titik kat depan dia, ni adalah bilangan. Okey, maksudnya dekat kawasan ni ada X elemen, dekat kawasan ni ada 15 elemen. So maksudnya bilangan dekat sini ada X, bilangan dekat sini ada 15 unsur. So kelab hoki X tambah 15 dia punya bilangan. Okey. Kelab renang so kelab renang 40 tambah X tambah 15 tambah 70. Okey, yang ni termasuk dalam kelab renang. Sebab apa? Sebab dia kat dalam kawasan kelab renang. Kelab renang yang ni besar ni. Ni kelab renang. Yang ni kelab hoki kecil ni. So kelab renang besar. 40 tambah X tambah 15 tambah 70. Okey, dia kata tadi kelab hoki adalah 1/6 daripada renang. Hoki 1/6 daripada kelab renang. So hoki ada berapa? X tambah 15. Okey, yang R tambahkan ni 40 tambah 15 tambah 70 akan dapat 125 tambah X. Okey. Okey, kemudian darabkanlah macam biasa. Sebab dia cari hitung bilangan ahli kelab golf sahaja. So maknanya dia cari ni. Golf sahaja dia tak nak bergabung ni. Maksud kalau sahaja ni dia kat kawasan yang tak bercampur. Okey, sahaja ialah tak kawasan
Kawasan tak bercampur. Tak bergabung. Itu lebih kurang. Tak bercampur, tak bergabung. Tak bersilang. Tak bersilang. Tak bersilang. Okay, kalau sahaja sahaja ni maksud kawasan tak bersilang. So kawasan ni sahaja kelab golf. Maksudnya dia nak nilai 6x ni lah. Tapi kita kena cari nilai x dulu. Kita cari nilai x dengan menggunakan benda ni. Nampak? H sama dengan 1/6 R. Kita cari nilai x kat sini. Guna persamaan ni. So 1/6 ni 6 pindah ke sebelah. Sebab ini 1 bahagi 6 kan. 6 pindah sebelah jadi apa? Aiman X apa? X apa? Tak faham ke? Tadi. Cikgu tak perasan, tak tengok chat tadi. Aiman tadi tak faham Aiman? Faham? Yang X tu apa? Tadi jawab Menjawab tadi. Sorry. Okay, so 6 ni bahagi kan? Pindah sebelah. Lambat. 6 pindah sebelah akan jadi darab. Sebab 6 ni bahagi kan? Pindah sebelah jadi darab. So 6 X tambah 5. So darablah ke dalam ini. Okay. Yang ni salin balik. 125 tambah X. So 6X tambah 30 lah. Okay. Sama dengan 125 tambah X. So yang ada X bawa ke tempat yang ada X. Yang nombor bawa ke tempat yang nombor. So X yang ni bawa ke sebelah sini. Jadi tolak. Yang ni bawa ke sini pun akan jadi tolak. Okay. So 6X tolak X sama dengan 125 tolak 30. So 6X tolak X akan dapat apa? Akan dapat 5X. 125 tolak 30 akan dapat 95. So 5 dengan X operasi apa? Ini adalah operasi darab sebab bersebelahan kan. So 5 pindah ke sebelah. Sebab apa kena pindah ke sebelah? Sebab kita nak cari X sahaja. So 5 pindah sebelah akan jadi bahagi. Sebabnya 5 dengan X ni operasi darab. Okay. Bila dia pindah ke sebelah maksudnya dia langkah sama dengan. Dia akan berlawanan sifat. So 5 bahagi 5. So dapat berapa? 19. Okay. Dapat jawapan X sama dengan 19. So soalan dia ialah hitung bilangan ahli kelab golf sahaja. So kelab golf 6X kan. So maksudnya 6 darab 19. Dapat apa 6 darab 19? 114, betul? Betul kan kalkulator? Betul tak 114? Okay. X sama dengan X pula. 6X sama dengan 114. Saya tulis tak apa. Okay, ini adalah ahli kelab golf sahaja 114. Ada tak jawapan? Tak ada. Apa tak ada ni? Pelik, tak ada. Kan tak ada jawapan. 1/6, 6X. Oh, patutlah. Ini X tambah 15. Satu terlepas ni. Cuba tak kan 6 darab 15 dapat apa? Sorry 6 darab 15 dapat apa? 563 16 789. 90. Dari pagi tadi. Apa 90 So ni pun 90. Ni padam. So 6 darab 15 akan dapat 90 So 90 pindah sebelah jadi tolak. 125 tolak 90 akan dapat 30. So 5 pindah sebelah ni 30 bahagi 5 akan dapat 6. So ni kena darab 6. 6 darab 6 lah.
Tak dapat juga. 30 bahagi 5, 6. Salah kat mana ni? 6x darab 35. Oh, sorry. 15 tak ada 35. Ni 35 eh? Betul 35. So 35 bahagi 5 akan dapat 7. 6 darab 7 eh. 6 darab 7, sorry. 6 darab 7 dapat 42. Ada jawapan 42? 42 ada. Okey. Boleh faham tak? Sorry, ada careless tadi kat sini. Ada terlepas nombor. Satu tinggal. Maksudnya x darab x tambah 15. Okey. Okay, thank you Firuz. So, boleh faham tak? Boleh faham? Yang ni. Cikgu careless tadi ni. Okey, cikgu careless. So, yang ni boleh faham tak? Dapat jawapan 42. Boleh? Okey eh? Okey, faham eh? Yang penting faham macam mana nak dapat tu. Okey, sekejap. Next. Okey, hoki ni. Soal 15. Panjang lah soalan ni. Soalan ni panjang sikit lah. Ada English. Ya, tak apalah. Alalah. Kita boleh buat kat sebelah sini. Okay, so sekarang ni dia bagi tahu hoki ada 24. Okay, dia bagi tahu soal ni Okay, hoki ada 24, rugby 25, football, bola sepak 30, bola sepak dan rugby 12. So nampak dia sampai sini. Sampai sini rugby. Okay, so kita boleh buat bulatan. Kita buat bulatan tu sebab ada hoki, rugby dengan bola sepak. So kita boleh tulis hoki H, rugby R, bola sepak F lah, football. Okay. So kita keluarkan maklumat di sini. F persilangan R 12, H persilangan R. Yang ni ni F persilangan R 12. H yang ni H persilangan R. Sebab apa bersilang? Sebab ada N. Okey. Ada 11. Hoki sahaja 7. Okey, hoki sahaja 7. Hoki only. Rugby sahaja 5. Apa maksud sahaja tadi? Cikgu explain tadi. Sahaja adalah tempat dekat kawasan tempat dia sahaja, okey? Okay, boleh faham? Okay, so sekarang ni kena lukis bulatan. Kita tak nak cek satu-satu ni. Kita cek berdasarkan soalan ni. Okay, sini H, sini R, sini F. Okay, kita tengok yang sahaja tadi. Yang sahaja ni, rugby sahaja ialah 5. So sahaja ialah tempat yang dekat tempat dia sahaja. Yang ni lah. Okay, tak ada bercampur kan. Kalau sahaja maksudnya dia tak bergabung ataupun tak ada bersilang mana-mana. So sini adalah 5. Lepas tu hoki sahaja 7. Okay. Okay. Kemudian hoki dan rugby.
Ada yang 3-3. 3-3 tak ada. Okay, 3-3 tak ada ni masalahnya. So bila 3-3 tak ada, kita kena letak X lah kat sini. Sebab kita tak tahu ni berapa. Okay. Total 50 orang murid. Okay. So lepas tu dia cakap hoki dan rugby. Hoki dan rugby ada 11. So maksudnya gabungan ni ada 11. So kita kena mesti letak benda kat sini dulu. Okey, kalau tak kita tak boleh nak letak 11 sebab nanti dia akan bergabung dengan ni pula. So kita letak X kat sini. So kalau 11, kalau sini 11, kita kena buat sini adalah 11 tolak X. Boleh faham? Semua okey? Semua boleh? Okey. Yang hoki dan rugby ni, okey. Kita pakai pen hijau. Okey, yang 11 ni ialah ni, total ni. Okey. So untuk dapatkan yang ni kita kena buat 11 tolak X. Faham? Boleh faham tak ni? Sini memang kita letak X dulu sebab dia tak ada bagi tahu dekat apa? Dia tak ada bagi tahu dekat maklumat ni. Semua faham tak ni? Komen sikit, faham ke tak? Bila tak ada communication, cikgu tak tahu. Takut nanti shock sendiri pula. Shock sendiri, baik tak payah mengajar kan? Faham kalau tak faham bagi tahu je. Nanti cikgu try cari cara untuk explain lagi detail. Kalau ada yang tak faham lah. So far cikgu terangkan yang macam ni. Okey. Kemudian football dan rugby. Football dan rugby adalah yang kat sini. Ni yang biru ni kan, 12 ni kan. Kat sini So kawasan ni ialah 12 tolak X. Okay, boleh? 12 tolak X. Sekejap, ni lupa nak baca tadi. Dia beri bawah. Okay, kemudian kat sini dia tak ada bagi juga. Okay, dia bagi tahu yang ni. H. Hoki ialah 24. Nampak? Hoki ialah 24. Nampak ni? So maksudnya 7. Alah, ni tak bagi tahu juga. Sekejap Something. Kita akan kaedah cuba-cuba. 50 24 kalau 3 sama serentak. Okey. Nampak ni. Yang dia bagi semua adalah bahagian R. Yang dia bagi semua adalah bahagian R. So kita guna yang R ni. 25. Ambil 25. Tak payah guna 24 Ambil yang 25. Sebab apa ambil yang 25? Sebab bahagian yang semua dibagi adalah R ni. Sini dia bagi, sini dia bagi, sini dia bagi, sini pun dia bagi. Boleh? So kita ambil 25. So 25 ni sama dengan 11 tolak X tambah 12 tolak X tambah 5. Okay. 11 tolak X tambah X tambah 12 tolak X tambah 5. Okay, so far yang ni semua faham tak? Boleh? Yang ni? So boleh tak yang ni? Yang tulisan warna hitam ni? Cuba komen sikit. Okay. So selesaikan. Negatif X dengan X dah boleh potong. Tinggal negatif X je. So nombor 11 tambah 12 tambah 5.
11 tambah 12 akan dapat 23, tambah 5 akan dapat 28. So 28 tolak X. Okay, sini 25. So X ni pindah ke sebelah sini. Okay, X pindah sini jadi positif, 25 pindah sini jadi negatif. Okay, X pindah sini jadi positif, X lah. 25 pindah sebelah, 28 tolak 25. So akan dapat 3. So maksudnya X adalah 3. So terus kita terus padam, kita terus tulis nilai dia supaya tak pening. Okay, ni nilai dia 3. So kalau sini 3, sini berapa? Sini 8. Okay, kalau sini 3, 12 tolak 3, sini 9. Okay, boleh nampak? So sekarang ni dekat hoki pun kita dah tahu dah. 24 kan? 24 tolak 7 tolak 8 tolak 3. 8 tambah 3 11, 11 tambah 7 18. 24 tolak 18 6. So sini 6. Okay, boleh nampak? Dan kat sini pula total football adalah 30. 30 tolak 9 tolak 3 tolak 6. Okey. 30 tolak 9 21. 21 tolak 3 18. 18 tolak 6 12. Okey, ada tak jawapan yang sama dengan ni? A kan? Soalan A kan? Dapat A kan? Okey, yang ni kena critical thinking juga ni. Okey. Maksudnya ni kena kebat sikit lah. Ni yang soalan ni kebat sikit. Tapi dari segi apa punya? Step dia kita boleh faham lah macam tadi. Macam soalan tadi. Kita buat daripada yang kecil-kecil dulu. Dan kalau kat sini kita tengok yang tadi kita buat yang ada nilai semua. Iaitu rugby. Dari tiga-tiga nilai ni kita samakan dengan nilai ni. Yang penting semua okey, yang penting semua ni macam mana nak baca ni? Macam mana nak baca maklumat? B. B. Sorry. 6 dengan 9 terbalik. B. Okey. Bagus. Aiman. Saya pun tak perasan. Kabur. Okey, soalan B. Bagus Aiman. Okey. Tepuk tangan. Ya Aiman. Ada tanya ke? Malam ni banyak kelas lah. Okey. So sekarang ni point dia, okey, point dia bukan nak point dia memang nak kena cari jawapan. Sekarang ni point dia macam mana kita nak baca maklumat ni. Okey? Macam mana nak baca maklumat ni? Itu yang kita kena tahu. Macam tadi kita cikgu bagi tahu rugby only. So rugby only adalah tempat ataupun rugby sahaja. Rugby sahaja adalah tempat kawasan ni. Okey? Kena ingat. Hoki sahaja kawasan ni. Okey? Lepas tu kalau hoki dan rugby. Hoki dan rugby adalah kawasan termasuk ni. Hoki dan rugby. So kita kena tahu yang tengah juga. Kalau tengah tak bagi tahu, kita kena letak something unknown. Okey? Okey, semua faham tak so far? Soalan ni kena buat. Nak faham, buat lagi sekali lah nanti. Okey, tengok. Buat sambil tengok video recording ni nanti. Cikgu bagi video recording faham sikit. Okey, tak apa Aiman. Nanti buat balik. Tengok video recording, okey? InsyaAllah boleh faham. Okey. Soalan seterusnya. Okey, soalan 2018. Okey, semua nampak soalan? Satu kajian dijalankan ke atas 48 orang murid menunjukkan terdapat 26 orang murid suka warna merah dan 24 orang murid suka warna biru. Okey. Terdapat 5 orang murid tidak menyukai kedua-dua warna itu. Cari bilangan murid yang suka kedua-dua warna merah dan biru. Okey, sekarang ni ada 2, merah dan biru.
Okey, merah. Kita ambil warna merah lah. Sebab dah ada warna. Merah. Sekejap. 26. Biru. 24. Lepas tu ada yang dia suruh cari bilangan murid yang suka kedua-dua warna. Maksudnya ada orang suka kedua-dua warna kan. So macam ni kita kena lukis. Lukis bulatan. Lukis bulatan. Dan lukis bulatan. Okey, tak adil pula macam ni. Okey, tak apalah. Okey. So kita buat petak. Sebab apa kena buat petak? Sebab dia bagi tahu ada yang tak suka kedua-dua warna. Okey. Bila tak suka kedua-dua warna maksudnya dekat luar lah. 5 orang kat luar, nampak ni. Terdapat 5 orang murid tidak menyukai kedua-dua warna. Okey, 5 orang ni dekat luar. So set semester dia yang kat luar ni semua termasuk kat luar. Okey, ni set semester dia. Iaitu 48 orang. Ingat 48 orang. So sekarang ni 48 tolak 5 dapat berapa? 48 tolak 5 dapat 43. Okey. 43 adalah termasuk ini dengan ni. Okey. So macam mana kita nak tahu? Macam nak tahu ni sebab kita tak boleh letak 26 ni total 26 tak boleh sebab dia ada yang kat tengah-tengah. So sama macam tadi, kita letak X. Kita letak X kat sini. Kalau kita letak X kat sini, kawasan biru ni ialah 24 tolak X. Okey. Dan kawasan merah ni 26 tolak X. Boleh faham? Semua okey? Okey. Semua okey So kemudian dia bagi tahu total ialah 48 orang. Total 48 orang. Lepas tolak 5 ni akan dapat 43. So maksudnya boleh tak ni tambah ni 43. Okey. So 43 sama dengan 26 tolak X tambah X tambah 24 tolak X. Okey, boleh faham? Maksudnya kawasan ni tambah kawasan ni tambah kawasan ni akan dapat 43. Kenapa bukan 48? Sebab 48 5 orang kita dah buang dah sebab kat luar. Kita nak cari yang kat dalam je. Kan? Sebab nanti last kali kita akan dapat nilai X. Nilai X tu yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni lah soalan yang dia nak ni. Cari bilangan murid yang suka kedua-dua warna. Okey? Okey, so kita selesaikan. X, negatif X dengan X dah boleh buang. Sebab dia apa? Tolak 1 tambah 1 jadi kosong lah. So 26 tambah 24 akan jadi 50 tolak X 43. So negatif X pindah sebelah, 43 pindah sebelah. Negatif X pindah sebelah akan jadi positif X 50 tolak 43. 43 pindah sebelah jadi tolak. So X sama dengan apa? X sama dengan 7. So dapatlah jawapan. Semua faham? Okay, semua faham macam mana nak keluarkan maklumat? Ini soalan penyelesaian masalah. Kita kena belajar macam mana nak keluarkan maklumat. Okay? Semua okay? Boleh? Okay, soalan kertas 1 so far tu je. Ada soalan lain tapi cikgu tak buat sebab rasanya semua boleh buat. Sekejap, ambil sikit soalan. Okay. Okay, kita buat latihan kertas 2 pula. Kertas 2 sebenarnya macam mana dah buat sikit dah. Sekejap, cikgu check sekejap. Oh, kertas 2 ada buat sikit.
kita sambung kita dua yang belum buat. Cikgu tulis je lah. Okay, semua boleh faham So sekarang cikgu nak lukis. Soalan dia, lorikkan I persilangan Q kesatuan bukan R. Okay, ni. Lupa nak beritahu. Okey, cikgu boleh bagi soalan, tapi siapa nak cari soalan yang lebih cantik, beli buku. Beli buku ni kat kedai. Kat sini dah ada dah. Beli buku ni. Nampak tak? Ke ada yang dah ada? Siapa yang dah ada buku ni? Firuz dah ada kot. Firuz dah ada kan? Firuz tak dapat yang latest lagi. Semua dah ada. Siapa yang dah ada buku ni? Nampak tak? Nampak? Dekat kamera cikgu. Dekat kamera buka kamera. Buka kamera cikgu tu. Yang gambar muka cikgu tu. Cikgu ada tunjuk buku. Analisis bertopik ni. Okey, boleh pergi kedai cari buku ni. Tapi rasanya yang latest dah keluar. Yang soalan daripada 2013 hingga tahun 2019. Okey, nampak? Cari soalan dekat kedai buku 2013 hingga 2019. Cikgu rasa dah keluar lah. Sebab sepatutnya dah keluar bulan 5. Tapi sebab PKP kan, tak tahulah dia punya production dah keluar kan belum. Nanti cuba cari yang paling latest. Ini yang tahun lepas punya. Okay, sebab dia sampai 2018. Okay, cari yang paling latest sampai 2019 So, bila ada buku tu senang nak buat. Tinggal tengok je. Sebab kalau cikgu bagi gambar macam tak clear sangat kan. Okay. Cikgu ni buku soalan-soalan ni semua cikgu ambil daripada buku ni. Sebab dia soalan sebenar SPM. Okay, bentuk gambar rajah dia ialah nanti semua orang sediakan kertas nak buat. Ada segi 4 tepat. Lepas tu dia ada oval sini. Lepas tu dia ada segi 3 dekat sini. Yang petak ialah P. Yang oval Q. Yang segitiga R. Okey, cuba lorikkan. Lorikkan untuk soalan ni. Cuba semua buat. Okey, semua cuba buat soalan ni. Cikgu bagi masa dalam 3 minit. Okey, 3 minit. Boleh buat dalam 3 minit. Sepatutnya soalan ni soalan kata 2. Tak apa, soalan kata 2 boleh. Tapi soalan ni boleh buat dalam masa 2 minit ke bawah je. Sebab senang. Okay, cuba buat sekejap. 3 minit. 10.27 cikgu tanya balik. Siapa dah siap bagi tahu
Dah siap? Dah siap belum? Dah 10.27 ada tu? Okey. So mula-mula kita tak nombor dulu. Satu. Ya, cikgu suruh buat. Cikgu suruh buat. Tak dengar. Yang lain ada buat tak? Yang lain? Yang lain dah buat? Buat. Lima, enam. Okey, buat sekejap. 2 minit, 2 minit. Cepat, 2 minit. Okey, siapa dapat jawapan? Kat mana kawasan Belorik? Cuba bagi nombor kawasan Belorik. Cuba bagi nombor kawasan Belorik. Kalau ni nombor ikut nombor cikgu ni. Korang dah buat Belorik, korang dah lorikkan kan? So nombor berapa yang korang lorikkan? Yang dah buat, cuba bagi tahu nombor berapa yang awak semua dah lorikkan. 135. Okey, yang lain. Suhail dapat 135. Yang lain yang dah buat. Aiman dah siap Aiman? Tengah buat lagi Aiman? Hampir lah, okey. Tak apa. Teruskan. Okey, sekejap. Cikgu buat soalan kedua pula. Tak apa, kita buat dulu. Okey, dah belum? Okey, ni soalan ni boleh dikatakan soalan yang macam markah free jugalah. Sebab soalan dia memang senang sangat nak buat ni. Set ni. Okey. Set yang susah kertas 1 lah. Sebab dia buat ayat macam tadi tu kan, yang cikgu tunjuk tadi kan. Biasanya soalan yang susah kertas 1. Yang macam tadi tu.
Kertas 2 biasanya tak susah sangat. Okey. Untuk P, apa ada kat P? P persilangan Q, bukan R. So kita kena buat yang dalam kurungan dulu. 135. Ha. Sama dengan Suhail. Jawapan Aiman sama dengan Suhail lah. Okay. Yang lain tak jawab ke? Yang lain jawab tak? Ke terlupa macam nak buat? Tak ada komen apa-apa ni. Ada 7 orang. Dapat sama. Okey. Okey, so ya cikgu dah pening Okey, tak apa, dapat cikgu tunjuk. Okey, so Q, apa ada dalam Q? Okey, kita buat dalam kurungan dulu Dalam kurungan dulu. Dalam Q ada 2, 3, 4. Okey. Kesatuan, okey, union. Bukan R. Okey, R apa R? R ialah 6, 7. Kalau bukan R, selain daripada tu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, bila kesatuan bermaksud dia bergabung. Okey. Gabungkan semua ni. So 2, 3, 4 ada juga dalam 1, 2, 3, 4, 5 kan. So jawapan dia 1, 2, 3, 4, 5 untuk yang ni. Tak payah nak buat double. Sama je, tempat je sama je kan, nombor dia kan. 1, 2, 3, 4, 5. Persilangan P. P apa P? Dalam P ada 1, 3, 5, 6. Okey. So kita cari tempat yang bersilang. Sebab apa? Bentuk ni, tanda ni adalah maksudnya cari yang sama. Okey. Yang sama apa? 1, 3, 5. Okey, 1, 3, 5. Nampak? 1, 3, 5 sama. 6 tak ada kan? 2 tak ada kat sini. 4 tak ada kat sini. So jawapan dia 1, 3, 5. Okey, betul. Siapa yang jawab tu? So tempat belorik dia. Okey. Okey, tempat dia lah. Okey, so dalam nanti dekat dalam apa? Soalan SPM, kena lorik kan. Okey, guna pensel pun tak apa. Kalau nak guna pen, garis-garis guna pembaris. Okey, boleh. Alright. Okey, soalan seterusnya. Semua boleh faham? Yang tadi cakap PM cikgu private cakap pening, dah faham belum? Dah, cikgu tak sebut nama. Yang pening dah faham belum? Ni pening buat soalan ke pening kepala? Okey, cikgu faham. Okey. Okey, tak ada masa untuk sakit kepala, okey? Alright. So, soalan seterusnya. Okey, soalan dia ialah P soalan sama ke? Okey, soalan sama. P union Q. Oh, ni union. Okey, union. Kesatuan bukan R. Okey. Gambar rajah dia ada segi 4. Lepas tu ada diamond. Kemudian ada bulat. Ni P, ni Q, ni R. Okey, buat soalan ni. 3 minit. Okey, 3 minit. Kita lagi lebih kurang 9 minit nak habis masa. Okey, 3 minit untuk kita buat.
Dah. Oh, power lah virus. 1, 2, 3, 4, 5. Virus dapat nombor berapa? Tempat melurik 1, 2. Yang lain? Okay, 1 minute. 1 minit lagi. Yang lain dapat 1, 2. Aiman dah dapat. Virus. Yang lain faham tak ni? Senyap ni. Yang senyap ni faham tak? Kalau tak faham tanya private Rizwan 1, 2, 3, 4. Okey. Yang lain tidur. Yang lain tidur. Takkan tidur. Tak lu. Okey dah. So, dalam P, kita buat dalam kurungan dulu. Q ada 2, 3, 4. Okey. Silap. Okey, tak apa, kita buat. Termasuk 4. So, 1, 2, 4 lah. Okey, tak apa. Union bukan R. Apa R? R adalah 4, 5. So, selain daripada R, ialah 1, 2, 3. Okey. So, bila dia bergabung, kita akan dapat 1, 2, 3, 4 lah. Ngantuk. Okey, kesatuan dah nak habis. Lagi 4 minit. Okey. Untuk P kita ada 1, 2. Okey. So, bila bergabung, jadilah dia 1, 2, 3, 4. So, jawapan. Okey. Soal betul lah. 1, 2, 3, 4. Semua dapat 1, 2, 3, 4. Okey, boleh? Dah belum? Boleh faham yang ni? Dah ngantuk lah? Kita pun dah macam dah ngam-ngam dah ni. Nak habis. Okey, boleh faham Okey. Buat waktu sekarang ngantuk ke? Ada cadangan waktu lain yang tak ngantuk? Baru pukul 10 lah. Awal lagi kan? Ke nak buat kerja lain? Nak tengok Korea? Virus tengok Korea ke virus? Okey, tak ada gurau-gurau. Okey Boleh faham semua? So nanti siapa yang tak dapat lagi recording daripada awal sampai habis, PM cikgu bagi link. Okey, boleh? Yang kat dalam ni siapa yang tak ada dapat lagi recording daripada awal, beritahu cikgu. Daripada minggu yang pertama, sekarang dah minggu ketiga So kita dah cover 3 bab lah. Dah habis 3 bab.
So next week kita akan habiskan bab 4 pula. Bab 4 form 4. So lepas ni tak perlu nak revise lah. Kita dah revise diri kan. So nanti dah habis chapter, dah habis belajar form 5 nanti, tinggal buat latihan je. Okay, kena susun jadual masing-masing. Okay, sebab SPM pun dah dekat lah, bulan 1 bulan 1 Januari kan. Lepas tu banyak pula nak ambil subjek. So pandai-pandai lah manage. Buat jadual. Ingat, buat jadual. Waktu yang paling sesuai nak belajar ialah pukul berapa? Pagi-pagi. Pagi-pagi paling senang nak belajar. Ada siapa-siapa nak tahu tak waktu belajar yang paling bagus bila? Ke dah tahu masing-masing? Siapa yang ambil kelas home tuition dengan cikgu mungkin dah tahu kot. Saya tak tahulah apply ke tak, kan? Okay. So kelas cikgu beritahu paling sesuai nak belajar adalah waktu pagi. Waktu pagi-pagi time semua orang tengah tidur. Okey dah, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih semua. Minta maaf ada technical problem tadi awal-awal sebab kita menyebabkan kita start lambat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, sama-sama. Okay, bye.